Syazwani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi orang sebelum ni dia cakap pasal akidah Asy'ariyah dengan Salafi semua kan. Kalau macam saya tak berpihak kepada mana-mana, maksudnya saya bukan Salafi ataupun Asy'ariyah, boleh ke macam tu Ustaz? Boleh. Sebagai Muslim. Yang boleh adalah mengucap syahadah cukup lah. Tak ada masalah dah. Nak Salafi ke Asy'ariyah ke apa ke. Itu tak nak pening-pening kepala, tak nak apa tu. Kita macam terima lah apa yang mana-mana ustaz cakap tu, maksudnya kita boleh faham, tu pun ahli sunnah boleh dah. terima. Ahli sunnah kan. Itulah sebab saya belajar dulu pun dua-dua dia cerita tentang kedua-dua fahaman. Jadi saya terima semua. Jadi bila kita kena ikut satu kumpulan yang kita kata sebagai pertengahan. Sebab di dalam kumpulan-kumpulan ni memang wujud ada kumpulan yang melampau. Memang wujud ada kumpulan yang melampau. Daripada golongan Asy'ariyah ada yang mengeluarkan Salafiyah Hanabilah ni daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Memang ada walaupun bukan itu pendirian Asy'ariyah. Tetapi daripada pihak Salafiyah Hanabilah ni juga pun ada juga yang mengeluarkan Asy'ariyah, bahkan Ahlul Kalam daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Memang ada. Tapi kita tak nak ambil pandangan tu. Kita ambil yang pertengahan. Yang paling ringan dalam bab. Itu satulah. Yang kedua, kalau kita pun memang tak ada keperluan nak bincang bab ni. Jadi kita beriman saja apa yang disebutkan oleh ustaz-ustaz kita pun mungkin tak confuse bab tu pun. Kita pun tak tanya pun tentang hadis jariyah ainallah. Kita pun tak pernah terfikir dalam kepala otak nak pergi tanya Allah tu boleh ke aku nak pergi tanya di manakah Allah? Dan kalau orang tanya di manakah Allah, macam mana aku nak jawab? Kita tak pernah trigger dan tak ada pun sebab kita nak pergi bahas bab tu, jadi tak payah. Sebab ada saya pernah baca lah orang tweet tu semua, dia kata di mana Allah tu dia dikira macam kita tak boleh tanya. Macam sebab kalau saya pun dalam fikiran saya rasa macam benda tu tak perlu tanya. Kita cuma beriman dengan apa yang Allah cakap dalam Quran, sebab dua-dua ada versi lah, maksudnya Allah satu kenyataan yang cukup menarik. Kalau kita tahu di manakah Allah tu duduk dekat mana, ataupun kita kata Allah Ta'ala tidak bertempat dan sebagainya, adakah kedua-dua pandangan ini dapat menambahkan iman kita ataupun dapat menambahkan orang keluar daripada agama? Sebab saya duk nampak ada sebahagian kumpulan, kenapa mereka nak bagi kefahaman dalam bab ni, dia orang nak keluarkan satu kumpulan yang lain daripada Ahlussunnah. Dia nak sesatkan kumpulan tu. Lalu dia bawa isu ni. Sepatutnya kita belajar akidah. Lagi banyak kita belajar akidah, lagi kita dekat dengan Tuhan. Tetapi sekarang ni lagi ramai orang sesat disebabkan kita mengajar akidah. Gila ke apa? Geram jugalah kalau orang yang berfikiran macam tu. Sebab kita nak belajar agama ni sebab kita nak tahu cara nak dekat dengan Allah kan. Jadi macam dia macam berpuak-puak macam Rasulullah kata dululah. Tak boleh terpanggil apa tu, berpuak-puak tu dipanggil asabiah kan. Tapi saya rasa orang kita ni tak matang lah. Dia belum sampai tahap kematangan untuk berbincang pada perkara-perkara yang ekstrim ataupun perkara yang serius. Tapi kita nak bincang dah bab benda ni. Tapi kita tak bersedia lagi. Sepatutnya kita dah bersedia untuk berselisih pendapat. Baru kita bincang. Ini bila kita tak bersedia untuk berselisih pendapat, jadi bila kita bincang, dia dah tak jadi satu perbincangan yang harmoni. Dia adalah perbincangan yang lebih kepada ejek-mengejek. Macam budak-budak. Padahal orang tua-tua ni. Tapi saya memang sokonglah usaha ustaz ni. Macam bila ustaz buat projek ni, memandaikan umat dengan ilmu ni, dia secara tak langsung, dia macam nak suruh orang buka minda supaya kita berlapang dada dengan pelbagai pendapat. Betul. Sebab kadang-kadang bukan saja dalam bidang agama ke, macam dalam kehidupan jugalah. Sebab kita kan biasa dah, sekarang ni kita dah biasa dengan media sosial kan. Jadi banyak benda yang orang kritik, orang komen, orang tak puas hati ke apa semua. Macam kita kena belajar untuk berlapang dada lah dengan apa saja orang kata. Macam tu. Betul. Jadi kita kena kritis lah dalam berfikiran mana nak ambil yang betul. Betul. Lagi satu, kita perlu bersedia untuk
tidak bersetuju dengan sesiapa pun, termasuk dengan orang yang kita percaya. Dan kita mungkin boleh untuk tidak bersetuju dengan kawan kita ataupun guru kita. Itu Betul. perkara yang penting sebenarnya. Tetapi kalau kita nak minta orang lain wajibkan mereka untuk ikut apa yang kita nak faham, yang tu agak sukar lah. Melainkan kita ada argument yang cukup bagus dan pendirian kita pun cukup bagus sehingga kita nampak begitu tough dengan hal berkenaan, okey lah. Tapi yang kita nampak sekarang ni itu berbeza. Sepatutnya di dalam perbahasan akademik, kita tahu itu adalah sekolah pemikiran Asy'ariyah contoh. Dan ini adalah sekolah pemikiran Hanabilah. Okey, contoh ada dua sekolah pemikiran yang ada sekarang ni. Jadi sekarang ni awak nak bincang sebab apa ni? Sebab apa awak nak bincang? Kalau awak nak bincang sebab nak tarik followers daripada pihak Hanabilah masuk kepada Asy'ariyah, Asy'ariyah masuk Hanabilah, okey, jom kita bincang berkaitan tentang satu isu macam contoh Ainullah ni ataupun hadis jariyah ni, kita bincang atas isu berkenaan. Dan ia akan memberikan peluang yang cukup liberal kepada orang untuk memilih, memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk memilih. Jadi pihak Salafiyah ataupun Hanabilah mungkin dia dengar perbahasan daripada Nudrus, Ustaz Nudrus, dia rasa oh ini masuk di akal dan rasa dekat dengan agama, lalu dia akan mengikut pandangan itu. Demikian juga kalau contoh daripada pihak Asy'ariyah mendengar pandangan daripada Ustaz Salman ataupun kelompok-kelompoknya dan dia rasa ini masuk di akal dan dekat dengan agama, lalu dia mengikutinya. Kalau kita kata kita sedang mempertaruhkan followers, maka okeylah kita dialog, no issue. Tapi kalau kita ni hanya sekadar untuk mempertahankan diri sendiri, saya rasa itu cukup tidak matang lah. Kira point dia tu kena biar jelas sikit lah, sebab kalau nak suruh kod pandangan dia tu kena kuatkan hujah tu lah. Yeah. Kan? Dari satu Sebab kena matang lah. Kalau orang tak setuju pandangan hang cukup tak setuju, sudah lah. Jangan trigger sampai tak tengah malam lah. tidur pun masih duk fikir benda yang sama. Sampai saya tengok kadang-kadang sahabat-sahabat kita ni dia dah macam ada satu masalah kesihatan mental lah. Setiap waktu dia duk update dekat Facebook. Tu. Ini kedua-dua belah pihak. Setiap waktu duk mesej. Tu. Update Facebook, update dekat TikTok, update kena. Dia tak puas hati tu. Dia tak puas. Kalau ikutkan daripada sudut masalah kesihatan, dia ada masalah kesihatan tu. Saya kena banyak kira kontrol dia punya emosi itulah kan. Berbalik saya duk kepada fikir saya duk fikir kadang-kadang kita duk fikir bahawa kita tak boleh terima bahawa ini adalah perbahasan akademik. Saya rasa begitu. Dia tak boleh terima bahawa ini adalah perbahasan akademik dan dia terima dia hanya menganggap bahawa ini ada satu jalur saja untuk memahami. Itu akan jadi masalah.